Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam MG Flash 1 April bersama saya Zazrina Zainuddin. Kita ke berita utama. Tan Sri Anwar Musa berkata calon Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri dari UMNO akan diputuskan sekitar Jun depan. Menurut bekas Setiausaha Agung Barisan Nasional itu, ahli-ahli UMNO sendiri yang akan menentukan calon bagi kedua-dua jawatan tersebut. Dalam hantaran di laman Facebook, Tan Sri Anwar berkata UMNO mempunyai tradisi dan perlembagaan sendiri yang menetapkan tempoh memegang jawatan dihadkan kepada 3 tahun sahaja. Pemilihan UMNO yang lalu berlangsung pada 30 Jun 2018 dan akan tamat tempoh pada Jun tahun ini. Katanya sebagai parti yang kuat berpegang kepada peraturan dan amat bergantung kepada suara akar umbi, UMNO tidak teragak-agak untuk menyerahkan semula kepada akar umbi untuk menentukan kepimpinan. Menurut ahli Parlimen Ketereh itu lagi, menerusi pemilihan kelak, UMNO akan memilih seorang presiden dan seorang timbalan presiden yang mempunyai segala sifat dan kelayakan yang sesuai memikul tugas sebagai Perdana Menteri dan timbalan Perdana Menteri apabila tiba masanya. Dalam hantarannya itu, Tan Sri Anwar turut berkongsi gambar-gambar beliau bersama Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Datuk Seri Hishamuddin Hussein, Khairi Jamaluddin Abu Bakar dan Datuk Seri Syahidan Kasim. Kemarin, Khairi yang juga bekas Ketua Pergerakan Pemuda UMNO menggesa supaya pemilihan parti diadakan segera. Beliau berkata UMNO perlu mendapatkan kepimpinan baharu untuk bertanding dalam pilihan raya umum kelak. Pandangan Khairi itu menyusul selepas Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dalam ucapannya di Perhimpunan Agung UMNO 2020 Ahad lalu mencadangkan pemimpin UMNO yang memegang jawatan menteri meletakkan jawatan. 15 tahun menunggu tapak masjid, namun sehingga kini tiada jawapan. Tapak masjid seluas 3 ekar itu termaktub dalam pelan induk yang diluluskan Majlis Bandaraya Pulau Pinang, membabitkan kawasan perumahan seluas 300 ekar. Kecewa dengan sikap pemaju yang menafikan hak mereka, penduduk di kawasan perumahan Bandar Baru Air Putih, Batu Kawan Pulau Pinang berkumpul menyatakan bantahan berhubung isu tersebut. Penasihat penduduk Bandar Baru Air Putih, Muhammad Pazli Ismail berkata, sehingga kini pemaju MTT Properties and Development Sendirian Berhad tidak menyerahkan tapak berkenaan kepada Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang MAINPP selaku pemegang amanah. Katanya sudah banyak wakil penduduk turun naik pejabat kerajaan negeri bagi membincangkan isu tersebut bersama pihak pemaju, tetapi selepas hampir 15 tahun, tiada sebarang kata putus. Kira-kira 3,000 penduduk di situ kecewa dengan pemaju yang bertindak menafikan hak mereka kerana desakan untuk mendapatkan tapak masjid itu dibuat sejak tahun 2012 lagi. Terdahulu, sebahagian penduduk perumahan Bandar Baru Air Putih berhimpun sambil memegang kadbord tertulis, "Kami menuntut hak kami, tapak masjid hak kami." Turut hadir pengerusi Persatuan Penduduk Syukur Mat Jin serta Pesuruhjaya PAS Pulau Pinang, Muhammad Fauzi Yusof. Menurut Muhammad Pazli, pihaknya bimbang tapak masjid itu digunakan untuk pembangunan lain. Susulan tapak pembinaan sekolah di kawasan berkenaan kini dibangunkan sebagai pusat komersial. Beliau juga berharap kerajaan negeri campur tangan dalam isu tersebut. Kita ke berita seterusnya. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan pejuang mencabar ketiadaan tindakan Menteri Dalam Negeri berhubung permohonannya untuk didaftarkan sebagai parti politik. Pejuang diasaskan oleh bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad pada 12 Ogos 2020 bersama anaknya Datuk Seri Mukris Mahathir. Hakim Ahmad Kamal Mat Syahid memberikan kebenaran semakan kehakiman selepas Peguam Kanan Persekutuan Muhammad Sabri Othman yang mewakili menteri menyatakan tiada bantahan terhadap cabaran undang-undang itu. Mahkamah menetapkan 15 April untuk pengurusan kes berikutnya selepas peguam yang mewakili pejuang Rafiq Rashid Ali memberitahu mereka sudah memfailkan sijil perakuan segera supaya semakan kehakiman dipercepatkan. Pejuang memfailkan rayuan terhadap Menteri Keselamatan Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin selepas Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia JPPM menolak permohonannya pada 6 Januari. Parti itu kemudian memfailkan permohonan untuk memaksa Menteri dan JPPM membuat keputusan mengenai permohonan tersebut. Setiausaha Agung Penaja parti itu, Amiruddin Hamzah berkata, tiada tindakan dan kecuaian menteri untuk melanggar tanggungjawab berkanunnya di bawah Seksyen 18 Akta Pertubuhan 1966. Beliau berkata,
Ketiadaan tindakan menteri itu adalah usaha menafikan hak perlembagaan pejuang untuk bertanding dalam pilihan raya umum menggunakan lambang sendiri. Sebanyak 215,395 individu dalam kumpulan fasa pertama program imunisasi COVID-19 kebangsaan telah melengkapkan 2 dos suntikan vaksin mereka setakat semalam. Bagi tempoh yang sama, 482,808 individu telah menerima dos pertama, menjadikan jumlah keseluruhan pemberian dos pertama dan kedua vaksin COVID-19 di negara kini adalah 698,003. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata, Selangor kekal sebagai negeri tertinggi menerima suntikan dos pertama vaksin iaitu 67,931, diikuti Perak 49,365 dan Sabah 45,185. Kuala Lumpur pula merekodkan sebanyak 44,499, Sarawak 43,862, Johor 37,494, Pahang 33,588, Pulau Pinang 32,425, Kedah 29,089, Terengganu 23,887, Negeri Sembilan 23,325, Kelantan 22,149, Melaka 12,906, Perlis 9,840, Putrajaya 4,873 dan Labuan 2,390. Sarawak mencatat jumlah individu teramai telah melengkapkan kedua-dua dos suntikan vaksin COVID-19 iaitu 25,236, kemudian Selangor 23,515 dan diikuti Sabah 19,839. Sementara itu, jumlah pendaftaran untuk program imunisasi COVID-19 kebangsaan pula adalah 7,501,094 atau 30.92%, dengan Selangor merekodkan angka tertinggi iaitu 2,055,553 pendaftaran. Mengikut perancangan program imunisasi berkenaan, tempoh pelaksanaan fasa pertama pemberian vaksin yang bermula Februari hingga April ini akan melibatkan 500,000 anggota barisan hadapan, termasuk petugas kesihatan. Program akan diteruskan bagi fasa kedua yang dijangka bermula April hingga Ogos tahun ini, melibatkan 9.4 juta warga emas berusia 60 tahun ke atas serta kumpulan rentan dengan masalah morbiditi selain orang kurang upaya. Sementara fasa ketiga yang dijadualkan bermula Mei hingga Februari 2022 adalah untuk kumpulan individu berusia 18 tahun ke atas dengan sasaran kira-kira 14 juta orang. Berita itu mengakhiri MG Flash buat masa ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan terkini dari masa ke semasa di platform media sosial Malaysia Gazette, di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.